Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Namaste, kya kabar hai? Semoga para subscriber sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, rezeki melimpah, dan umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film dari India Selatan yang berjudul Beast. Film yang bercerita tentang kehebatan dan kebarbaran seorang anggota intelijen dalam memberantas kelompok teroris. Sebelum menyaksikan keseruan review filmnya tak bosan-bosan, saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi Anda yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan keseruan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan teteh mendoa. Scene dimulai pada sebuah daerah bernama Jodhpur yang berada di kota Rajasthan, di mana sekelompok pasukan anti teror tengah melakukan penyergapan pada salah seorang anggota teroris. Guys, do you copy? Kemudian scene berpindah ke kota Kashmir. Terlihat seorang anak kecil berlari untuk mengejar balonnya. Kemudian muncullah pria bernama Vera Raghavan yang diperankan oleh Thalapathy Vijay. Vera mencoba membantu sang anak untuk menangkap balonnya. Sorry. ಇರು balloon दाना है वाइन तरह wait 2 balloons thanks रोज तुम झूठ बोलकर ऐसे ही बलून लेती रहती हो। आप इतने बड़े आदमी हो, क्यों उसकी बात मानते हो? अब ये माती ना पर sirip Vera adalah seorang anggota RAW atau intelijen rahasia militer India. Vera mendapat sebuah telepon dari markasnya yang ingin memberitahu jika misi penangkapan pentolan teroris bernama Umar Faruk dibatalkan karena ternyata misi tersebut telah bocor dan kini anggota teroris telah menguasai sebuah gedung. Vera yang sudah 3 bulan mempersiapkan misi ini memutuskan menolak membatalkan misinya. Lalu dengan gagah berani Vera menuju sebuah gedung yang telah diambil alih oleh para teroris. the plan is on. Make sure the perimeter is clear of any civilians. Copy that. Sesampainya di TKP, dengan santainya ia membuka tas yang dibawanya dan menyalakan sebuah alat pemutus sinyal telepon. Agar di saat dia menjalankan misinya, para teroris tidak bisa terhubung dengan markasnya. तुम्हारा phone signal है हैं?
Setelah berhasil mengambil alih gedung tersebut, Vera mulai membidik ke rumah Umar Faruk yang rumahnya terletak tepat di seberang gedung di mana ia berada. Kemudian dari markas militer, Vera mendapat pesan agar ia harus bisa menangkap Faruk hidup-hidup. Sebelum meluncurkan tembakan RPG-nya, Vera meminta pada markasnya untuk mengkonfirmasi keadaan di sekeliling rumah Faruk agar tidak terjadi korban dari warga sipil. Tapi dari arah selatan, gadis kecil yang Vera beri balon berlari menuju rumah Faruk untuk mengejar balonnya yang terlepas. Ketika salah satu anggota di markasnya ingin memberitahu, anggota lain yang sepertinya lebih tinggi pangkatnya mengambil alih dan menolak memberitahukan pada Vera agar misi tetap berjalan. Vera pun melepaskan tembakannya. Sebuah teropong, Vera melihat balon yang ia berikan pada gadis kecil terbang di sekitar TKP. Ia pun segera menghampirinya. Melihat itu, Vera terlihat shock dan tak bisa berkata-kata karena tembakannya telah membuat gadis kecil itu tewas. Sebelas bulan berlalu. Setelah kejadian tewasnya gadis kecil, Vera memutuskan mengundurkan diri dari RAW. Karena Vera merasa sedikit depresi. Untuk itu ia pun pergi rutin pada seorang dokter. Untuk melupakan kejadian itu, dokter menyarankan Vera untuk mulai mencari aktivitas baru dan menyarankan pada Vera untuk mencari seorang gadis. அங்கே பாரு சூப்பர் இல்லை அந்த பச்சை ட்ரெஸ் பாரு. Lalu tiba-tiba datanglah seorang gadis bernama Preti yang diperankan oleh Pooja Hedge. Preti memegang tangan Vera sambil curhat pada temannya. Jika ia menginginkan seorang suami yang lebih tinggi darinya. Pernyataan itu ia ungkapkan untuk menggambarkan kekurangan tunangan Preti yang jauh dari kriterianya. This is my husband Veera. அப்படின்னா எப்படி இருக்கு? கெத்தா இருக்கா? அவங்க உங்களை கரெக்ட் பண்ண பார்க்குறாங்க. இப்போ நான் அவங்களுக்கு எப்படி Ketika sedang berbicara dengan Preti, Vera mendengar tangisan seorang anak kecil. Tidak tahan mendengar tangisan itu, Vera menghampiri seorang pria yang sedang mengayun-ayunkan seorang anak. Vera pun langsung menendang pria tersebut. Preti yang melihat itu menanyakan pada Vera, kenapa ia menendang seorang ayah yang sedang bermain dengan anaknya. அறிவானா அவரு குழந்தை அவரு தூக்கி போட்டு விளையாடுறாரு. ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுந்துச்சுன்னா இந்த விஷயத்துலலாம் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கணும் எப்பவுமே, இல்லைன்னா நான் கடுப்பாயிடுவேன். Mendengar alasan Vera, Preti yang merupakan gadis agresif menawarkan pada Vera untuk mau menjadi suaminya. யாரு? என்னதான் ஒரு மாசத்துக்குள்ள யாராவது கரெக்ட் பண்ணி செட்டில் ஆனாதான் உண்டு. ஏன் இப்படி? நீங்க ஓகே, உங்களுக்கு ஓகேவான்னு சொல்லுங்க. ஓகே மாதிரி தான் தெரியுது. Selain itu, Preti pun menawarkan sebuah pekerjaan pada Vera di kantornya. Preti pun mulai membawa Vera bertemu dengan bosnya. Kantor Preti bergerak dalam bidang penyediaan jasa pengamanan dan security. Bos Preti yang bernama Dominic membutuhkan seorang security tangguh karena security-securitynya saat ini sudah kadaluarsa. Hingga ia gagal mendapatkan proyek penyediaan jasa pengamanan sebuah mal yang biasa ia dapatkan. Kemudian di kantor Menteri Pertahanan sedang terjadi pembahasan tentang keamanan negara karena terdengar rencana-rencana penyerangan para teroris. Dalam rapat tersebut terdapat juga seorang Menteri Dalam Negeri. Kemudian dalam sebuah toilet, Menteri Dalam Negeri ternyata adalah seorang pengkhianat. Ia menginfokan agar para teroris segera menjalankan misi mereka karena rencana mereka telah diketahui oleh militer India. Menteri Dalam Negeri berambisi menjadi seorang Perdana Menteri
Untuk itu, ia meminta bantuan teroris untuk membuat keadaan negara menjadi kacau. Yang kemudian dia akan muncul sebagai penyelamat dengan imbalan kebebasan Umar Faruk, sang ketua teroris. தான் நடக்கணும் பட் we are running out of time. அப்புறம் என் பொண்ணுக்கும் பொண்டாட்டிக்கு எது Lalu Dominic mengajak Vera dan Preti untuk mendatangi sebuah mall guna menawarkan kontrak kerjasama yang sempat dibatalkan. Ketika ingin masuk dalam sebuah mall, Vera yang masih memiliki insting keintelijenannya merasa curiga dengan keadaan di sekitar mall yang ia lihat. Escalator not working, the lift also not working. Di dalam mall, Vera mulai mencurigai aktivitas orang-orang berpakaian center class. Apalagi setelah ia mengetahui jika sinyal internet di mall tersebut mati. அப்போ இந்த மால் எப்படி ஒர்க் ஆகும் சார்? Vera semakin curiga ketika ia memeriksa semua internet telepon yang berada di mall tersebut mati, kecuali miliknya. Ia pun langsung menelpon kepada markas militer agar mau mengirim anggotanya untuk datang ke mall tersebut. மாலை ஹைஜாக் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐயா, நான் இங்கே ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மால்லேருந்து பேசுகிறேன். முடிஞ்சா நீங்கள் கொஞ்சம் பேட்ரோல் அனுப்பு. ஹலோ Kecurigaan Vera terbukti. Para pria berpakaian sinterklas lalu mengambil alih dan membajak mall tersebut. Vera yang melihat itu membawa Preti, Dominic untuk bersembunyi di sebuah ruangan. கோஸ்ட் மால் ISS தீவிரவாதிகளால் சிறைபிடிக்கப்பட்டிருப்பது. Mendengar berita tentang pembajakan itu, militer India mulai menempati sebuah gedung tua yang berada dekat dengan mall yang ia sulap menjadi markas darurat. Di markas darurat, Menteri Dalam Negeri mulai bersandiwara agar militer India harus bisa mementingkan para sandera. Dia pun mengatakan jika nyawa para warga sipil lebih berharga dari istri dan anaknya yang kebetulan berada di mall tersebut. எல்லாம் என்னோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்னு சொல்ல வந்தேன். அத்தனை பேரையும் காப்பாத்துறதுக்கு என் உயிர் கொடுக்கணும். Lalu Panglima teroris yang bernama Umar Saif menelpon kepala militer yang bernama Altaf untuk meminta agar pemerintah India mau membebaskan ketua mereka Umar Faruk. எனக்கு என்ன வேணும்? Omar Faruk. Dalam sebuah ruangan, Vera menyampaikan agar orang-orang dalam ruangan tersebut lebih baik mementingkan diri mereka sendiri. Karena pembajakan mall itu adalah tugas para militer. Di markas militer mereka mendapatkan nomor telepon Vera yang waktu itu menelpon untuk memberitahukan kecurigaan aktivitas dalam mall tersebut. Lalu Altaf menelpon Vera. Mengetahui jika orang yang dia telepon adalah Vera yang merupakan mantan anggota RAU, Altaf meminta agar Vera mau membantu menyelamatkan para sandera. Vera yang merasa dulu telah dikhianati hingga menyebabkan tewasnya gadis kecil menolak. இந்த கூடவே இருந்து காட்டி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குல்ல, அவங்களோட இனிமேல் எனக்கு எந்த ஒன்றில் ஏதோ கவர்மெண்ட்டாலே முடியல என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க. ஏதோ குழந்தை அழுகுற மாதிரி சவுண்டு கேட்குதுல்ல, உனக்கு கேட்குது? Tapi ketika Vera mendengar tangisan seorang anak, ia menjadi tidak tahan dan mulai gelisah. Ia pun memutuskan keluar untuk menyelamatkan seorang anak dan ibunya yang sedang disiksa oleh seorang teroris.
Alhasil kepala salah seorang teroris tersebut terbang sampai keluar mall. யாரடா பார்த்த? करेंगे दिल दे दिया